balas segala jasamu, sesungguhnya engkau Rasul mulia. Sebab itu, segala apresiasi buat pengemudi acara saf kehakiman berintelektual, penjaga masa, saudara dan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani saya titipkan buat anda semua. Hadirin, pada hari ini saya tidak akan menguji sedalam mana cintanya anda kepada utusan Rabbul Izzah, atau sesebab apa rasa di dada menahan rindu yang perit menanti masa dan ketika untuk bersua. Namun, mari kita ungkap dan singkap syarahan saya dengan maudu akhlak dicontohi kepimpinan berkualiti. Hadirin, tidak dapat dinafikan pimpinan Rasulullah wajar menjadi ikutan dan pengajaran. Sejak pergaduhan kabilah mengenai isu Hajarul Aswad sehinggalah pembukaan Mekah Al-Mukarramah yang menghancurkan Al-Lata dan Al-Uzza. Pada hari ini kita akan lihat tiga sifat Rasulullah sebagai pedoman pemimpin yang disanjungi demi kemaslahatan negara yang diawasi. Bahkan untuk menjadi pemimpin bukan sahaja demi negara, namun buat keluarga, sekolah maupun sesebuah organisasi wajar mencontohi akhlak utusan ilahi. Hadirin, setiap daripada kalian adalah penjaga yang amanah, dan setiap kalian juga akan bertanggungjawab ke atas orang bawahannya. Seorang pemimpin adalah penjaga yang amanah dan bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Seorang suami adalah penjaga yang amanah dalam keluarganya. Hadis riwayat Ibnu Umar. Hadirin hadirat bervisi, pragmatik pertama, tanggungjawab dijalankan, kegemilangan kan bertanda. Hadirin hadirat sekalian, melalui konsep keluarga bahagia atau baiti jannati, tugas seorang ayah adalah mencari nafkah. Tugas ibunda pula setia di sisi suaminya. Tugas anda-anda mudah sahaja, pastikan jasa ibu dan ayah dikenang sentiasa. Maka terlahirlah simbiosis lengkap sempurna yang mewujudkan keluarga bahagia. Begitu jugalah tugas memimpin negara yang menjadi nahoda paling utama, yang menenangkan anak kapal di atas lautan bergelora, yang memimpin jalan di balik gelapnya hari yang malam, dan pemimpin yang lantang bersuara menegakkan keadilan saksama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya memainkan peranan sebagai pemimpin negara. Beliau berjaya membawa kita keluar dari kegusaran ekonomi yang kritikal. Pelaburan luar negara berjaya ditempa, pengangguran turun ketara. Kegemilangan beliau mengingatkan saya terhadap kisah Rasulullah dalam mengharmonikan kaum Ansar dan Muhajirin. Sejak awal penghijrahan, hubungan kaum Ansar dan Muhajirin bagai langit dan bumi, tidak mau berkongsi dan mencukuri. Namun, berkat kehebatan Rasulullah, kaum Ansar dan Muhajirin bersatu menyertai setiap peperangan demi Islam, demi satu matlamat dalam satu perjuangan. Pada akhirnya, mereka berjaya membentuk negara Islam pertama yang hebat, dan kesannya pada hari ini Islam berkembang pesat menjadi agama nombor 2 paling banyak dianuti di dunia. Hadirin, pragmatik kedua, kecekalan dan ketabahan kunci kebahagiaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Maksudnya, wahai orang beriman, jadikanlah solat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kisah penyebaran dakwah ke kota Taif menjadi saksi pengorbanan dan perjuangan Rasulullah demi Islam tercinta. Tatkala lututnya terluka, giginya patah dan bajunya berlumuran darah, kerana rakyat Taif yang tidak henti melontar batu dan mengusir utusan Allah. Wujudan malaikat untuk menghempap mereka dengan bukit Uhud ditolak Rasulullah, malah digantikan dengan doa dan hidayah. Akhirnya, di saat kebangkitan umat Islam dalam pembukaan kota Makkah, sejarah mencatatkan seluruh kota Taif turut berjuang demi Islam tercinta. Sesungguhnya, berkat kesabaran baginda untuk terus menyebarkan Islam digantikan dengan kebahagiaan dan kejayaan. Kalau
dan kejekalan pemimpin negara dalam menstabilkan keadaan rakyat jelata. Akhirnya, 1001 masalah berjaya diselesaikan, keharmonian berjaya ditanamkan dan Malaysia kembali aman tentera. Hadirin, pragmatik ketiga, integriti kepimpinan kunci kedamaian. Hadirin, saya pasti ramai yang pernah terdengar kisah Sultan Mahmud mangkat di Julang. Di Julang bukan erti menghargai pemergian, namun kerana kezaliman dan kekejamannya. Persoalannya, apakah kurangnya Sultan Mahmud ini? Jawapannya, integriti. Betapa pentingnya integriti, amanah atau kejujuran sehingga akan mampu disabitkan hukuman. Gelaran Rasulullah sebagai Al-Amin menjadi bukti kejujuran dan amanah Rasulullah serta pekerti mulia baginda. Sejak mengembala kambing bersama Abu Talib, membantu perniagaan Siti Khadijah, Rasulullah sememangnya seorang yang jujur dan amanah menjalankan tugas. Bahkan berkat Rasulullah, kekangan dalam meletakkan Hajarul Aswad kembali ke tempat asal berjaya diselesaikan. Dan mungkin berkat kejujuran ini jugalah Datuk Nur Salwani, seorang rakyat biasa namun integritinya luar biasa, untuk menyimpan laporan audit 1 MDB menjadi bukti membongkarkan skandal kewangan terbesar di dunia. Begitulah hebatnya nilai integriti. Hadirin, rangkumannya pada hari ini, marilah kita mendalami sirah kehebatan Rasulullah atas dasar cinta terhadap Islam. Sesungguhnya, akhlak Rasulullah sememangnya suri tauladan yang terbaik untuk dicontohi sepanjang zaman. Teruslah berpegang kepada pesan baginda agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Sesungguhnya sabda Nabi, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima.